Air adalah suatu bahan yang sangat penting dalam kehidupan harian. Okey, bagaimanakah air yang bersih boleh sampai kepada kita? Bagaimanakah air-air yang kotor itu diproses? Macam mana ya? Okey, jom kita belajar. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang sistem bekalan air. Okey, mengapakah pembersihan air perlu dilakukan? Jadi, pembersihan air perlu dilakukan untuk menyingkirkan bau, warna, rasa, mikroorganisma dan bahan terampai dari air supaya selamat untuk diminum. Berikut adalah sistem bekalan air bermula daripada air daripada sungai. Air tersebut akan melalui tangki penggumpalan, tangki percampuran, tangki pemendakan, tangki penurasan, tangki pengklorinan dan tangki simpanan. Secara detailnya, cikgu akan terangkan di sini. Terdapat beberapa proses dalam sistem pembekalan air. Proses yang pertama adalah penapisan. Jadi situ adalah proses penapisan. Air daripada sungai akan melalui proses penapisan di mana ia menyingkirkan benda asing, contohnya ranting kayu yang besar dan juga daun-daun yang besar. Kemudian melalui proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan berfungsi untuk menyingkirkan bau dan rasa. Okey, seterusnya proses penggumpalan. Di dalam proses penggumpalan ini kita akan masukkan dua bahan iaitu alum dan kapur mati. Alum digunakan untuk menggumpalkan zarah-zarah supaya menjadi gumpalan yang besar. Dan kapur mati adalah untuk mengurangkan keasidan air. Seterusnya, proses pengenapan di mana bahan terampai mendak di dasar. Dan air yang telah dimendakkan, digumpalkan, dioksidakan, ditapis akan melalui proses penurasan di mana dia akan menyingkirkan benda asing seperti pasir-pasir halus, bahan-bahan terampai yang halus dan lain-lain. Ini adalah penapis pasir kerana di dalam penapis ini terdapat pasir. Seterusnya, proses pengklorinan dan pengfluoridaan. Klorin digunakan untuk membunuh mikroorganisma, tetapi bukan semua mikroorganisma mati apabila ditambahkan klorin. Itu sebab kita perlu masak air sebelum kita minum supaya semua mikroorganisma yang ada dalam air tadi mati. Kemudian kita bubuhkan fluorida untuk mengelakkan perebutan gigi. Dan air yang telah diproses ini akan dihantar ke tangki penyimpanan dan seterusnya dibekalkan ke rumah-rumah untuk kegunaan kita. Itu adalah tangki pengfluoridaan dan pengklorinan. Seterusnya, air ini kadang-kala rosak disebabkan oleh pencemaran air. Ya. Di sini terdapat bahan-bahan pencemar air, contohnya adalah bahan buangan domestik. Bahan buangan domestik bermaksud adalah bahan buangan daripada rumah kita, contohnya sisa-sisa makanan, kertas-kertas yang tidak digunakan, itu adalah bahan domestik. Cara mengatasi adalah menaik taraf sistem pembentungan, mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah, dan menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna. Seterusnya, bahan pencemar kedua adalah bahan buangan industri. Cara mengatasi adalah membuat kuasa undang-undang supaya orang-orang tertentu tidak melakukannya lagi. Okey, bahan kimia dalam pertanian juga merupakan bahan pencemar
Dan cara mengatasi adalah kita perlu mendidik para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat biodegradasi. Biodegradasi maksudnya ia adalah menserut alam. Maknanya apabila kita gunakan racun tersebut dan dia boleh terurai di dalam tanah. Seterusnya, tumpahan minyak juga merupakan punca kepada pencemaran air. Jadi cara mengatasi mempertingkatkan pengawasan melalui udara atau unit udara, kemudian merawat tumpahan air. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Moga bermanfaat.